Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah santai kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan sharing tentang adab ketika kita ni nak baca Al-Quran. Mana kita tahu ramai sahabat-sahabat di luar sana memang tidak pernah tinggal walaupun setiap hari mesti baca Al-Quran walaupun sedikit. Kan? Kalau kita kata tak boleh nak baca satu helai, kita boleh baca satu muka surat. Dan kalau kita tak boleh nak baca satu muka surat, bacalah setengah daripada muka surat tu. Kalau tak boleh juga, kita bacalah satu ayat pun, tak ada masalah. InsyaAllah ada fadilat dia kalau kita ni baca Al-Quran setiap hari. Dan malaikat akan jadi pelik kalau kita ni tidak baca Al-Quran setiap hari. Okey, baik, adab yang pertama, kita ni mestilah sebelum kita baca Al-Quran tu, kita kena bersiwak ataupun membersihkan mulut kita. Contohnya kalau kita ada sugi, kita sugilah. Tapi kalau contoh kita tak ada sugi, kita boleh gosok gigi. Maksudnya sebelum membaca Al-Quran tu, kita masa ambil wuduk, kita terus gosok gigi. Maksudnya sebab kita ni nak membaca sesuatu yang special, kalam Allah. So kita ni molek kita baca dengan mulut yang berbau wangi, berbau indah, baru dah kena dengan apa yang kita nak baca tu. Yang kedua, kita boleh memilih tempat yang kita kata tempat yang bersesuaian dengan Al-Quran tu lah. Pertama sekali kita kena cari tempat yang bersih dan tempat yang suci lah. Maksudnya ialah kita nak membaca sesuatu yang suci. Jadi kita kena cari tempat yang bersesuaian dengan dia. Dan tempat yang paling baik untuk kita baca Al-Quran adalah di masjid. Sebab di dalam masjid ni, satu, kita dapat pahala iktikaf. Yang kedua, kita dapat baca Al-Quran di dalam masjid. Itulah tempat, sebaik-baik tempat untuk kita baca Al-Quran. Jadi kita pun tahu pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan baginda Rasulullah pun baca Al-Quran di masjid. Yang ketiga, seeloknya kita ni masa kita nak baca Al-Quran, kita menghadap kiblat. Ini perbuatan sewaktu kita di luar solat lah. Maksudnya kalau kita baca Quran tu bukan di dalam solat, maksudnya seelok-eloknya, seafdal-afdalnya kita menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, sunat untuk kita baca ta'awuz ataupun isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya kita minta berlindung daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Dan juga sunat juga untuk kita baca basmalah. Sebab bismillah ni ada tempat kita sunat baca dan ada tempat kita wajib baca. Contoh tempat wajib baca adalah pada surah Al-Fatihah. Kan? Sebab ada ulama mengatakan bahawa bismillah itu termasuk juga dalam surah Al-Fatihah. Yang kelima, seeloknya kalau kita dapat tadabbur makna Al-Quran itu sendiri. Maksudnya selain pada kita baca terjemahan, kita baca juga tafsiran dia dan kita teliti maksud-maksud di dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Sebab ini boleh membawa kepada pemahaman kita terhadap Al-Quran dan kita ada rasa yang dalam tentang kehebatan Al-Quran ni. Masa kita boleh faham setiap daripada apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi kita kena tadabbur makna dia. Dan bila kita tadabbur makna Al-Quran ini, insya-Allah kita dapat merasai keindahan dalam setiap bait-bait kalam Allah ini. Yang keenam, seeloknya kalau kita boleh hadirkan perasaan sedih ataupun kita cuba untuk menangis apabila membaca kalam Al-Quran yang memberi makna tentang peringatan ataupun azab ataupun ancaman ataupun janji. Yang mana bila kita dapat tadabbur makna dengan baik, insya-Allah perasaan itu akan datang. Maksudnya bila datang ayat-ayat ancaman ataupun ayat-ayat kita kata tentang dosa dan tentang neraka, kadang-kadang boleh juga kalau kita dapat baca tentang nikmat yang Allah berikan, hadirkan rasa sedih, rasa hiba dalam diri kita ni supaya kita dapat lebih mendalami makna dia. Dan ada ulama kata kalau kita ni tak mampu untuk betul-betul menangis, kita cuba buat-buat menangis. InsyaAllah daripada buat-buat tu kita akan jadi datangnya perasaan betul-betul kesedaran dan juga rasa hiba tu, Allah Ta'ala akan suntik dalam jiwa kita untuk betul-betul merasai kesedihan dan juga tangisan kesyukuran tentang ayat-ayat tertentu lah. Yang ketujuh, maksudnya kita kena baca Al-Quran tu dengan tartil lah. Maksudnya kita kena baca dengan jelas
Jangan terlalu laju sehingga kita ni buat banyak kesalahan. Maksudnya kesalahan dari segi bacaan ataupun huruf, sebutan huruf ataupun tertinggal huruf. Maksudnya kita cuba baca dengan betul-betul tartil dan perhatikan setiap huruf-huruf dan pembacaan kita dengan sempurna. Yang ke-8, tidak ketawa ataupun tidak bising semasa kita baca Al-Quran kita. Contohnya kalau kita sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba ada orang mari nak bual ke ataupun mari nak bergurau ketika kita sedang baca Al-Quran tu, semolanya janganlah kita respon dengan orang-orang macam tu. Maksudnya kita kena hormat, dan orang yang mari nak berbual dengan kita pun kena hormat tentang Al-Quran itu sendiri. Sebab Al-Quran ni dia ada kemuliaan dia, dan kita kena hormati Al-Quran itu sendiri. Yang ke-9, afdal lah untuk kita baca Al-Quran ni direct untuk kita tengok mushaf tu sendiri, berbanding pada hafazan lah. Tapi pernah ada ulama kata baca secara hafazan tu kita niatkan seperti mana kita ni tengok Al-Quran secara mushaf. Maksudnya kita bayangkan Al-Quran tu seperti mushaf dan kita baca secara hafalan. Maksudnya dia ada kelebihan masing-masing lah. Tapi lebih afdal untuk kita baca secara kita tengok. Sebab kita tengok tu pun kita dah dapat pahala tengok. Yang kedua, kita dapat juga pahala sentuh Al-Quran. Dan kalau kita kata kita dapat tengok dan kita dapat sentuh ni, kadang-kadang penghayatan tu akan datang lebih masuk lah. Tapi kita tidak menidakkan bahawa bacaan secara hafalan juga ada kelebihan dia. Dan yang ke-10, disunatkan kita ni baca Al-Quran dengan alunan suara yang merdu dan juga suara yang indah. Jika kita mampulah. Jika kita ada suara yang merdu, sama ada contoh kalau kita belajar taranum, ataupun kita ni memang ada suara yang merdu, seeloknya kita baca dengan suara yang alunan yang indah lah, berlagu lah kata ni. Maksudnya kalau walaupun kita ni tidak pandai berlagu mana pun, sekurang-kurangnya apabila kita baca dengan sifat dan juga tajwid yang betul, insya-Allah alunan dia tu akan ada dan akan indah jugalah. Walaupun suara kita ni tak berapa nak sedap, tapi insya-Allah ke-10 ini adalah perkara yang sunat untuk kita amalkan ketika kita nak baca Al-Quran ataupun sebelum kita baca Al-Quran. InsyaAllah semoga sahabat-sahabat dapat manfaat daripada ini, dan kita cuba untuk mengamalkan setiap daripada amalan-amalan sunnah ini, insyaAllah. Akhir kata, tanda kita sayang Allah, banyakkan zikrullah. Tanda kita sayang Nabi, banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah. Tanda kita sayang diri, banyakkan sebut astaghfirullah. InsyaAllah dengan izin Allah, syurga buat kita. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.